lain. Dia adalah dividen akhir juga. Okey, yang mana dia tertunggak. Okey, kalau awak ingat balik yang minggu lepas, okey, saya ada bagi tahu. Okey, kenapa saham mana ataupun share mana yang berhak mendapat dividen tunggakan? Okey, siapa boleh respon? Share mana yang berhak mendapat tunggakan dividen? Share keutamaan. Ya, betul. Share keutamaan. Okey, share keutamaan dia layak mendapat tunggakan dividen. Tunggakan dividen maknanya katalah contoh untuk tahun 2020 dia tak dapat dividen, tahun 2021 dia boleh dapat dividen untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Okey, kenapa ataupun apa sebabnya sesebuah perniagaan ataupun syarikat tu tak beri dividen pada sesuatu tahun tersebut? Kenapa agaknya sesebuah perniagaan tu dia tak bagi, sesebuah syarikat lah dia tak bagi dividen pada sesuatu tahun tu? Kenapa? Okey, ingatkan balik dividen tu sebenarnya apa? Dividen tu apa yang diberikan kepada pemegang saham? Keuntungan. Ya, betul. Keuntungan yang diberi kepada pemegang saham. Jadi kenapa syarikat tu boleh tak bagi dividen pula? Ada sesetengah tahun atau mana-mana tahun tu ada syarikat dia tak bagi pula dividen. Kenapa? Sebab prestasi syarikat tidak memuaskan. Prestasi tak memuaskan maksudnya apa? Kalau prestasi memuaskan tu dia untung. So kalau prestasi tidak memuaskan maksudnya dia? Dia tak cukup membayar dividen kepada pemegang share utama. Sorry, Umarul kuat sikit. Dia? Sebab dia tak dia tak cukup untuk bayar dividen kepada pemegang share utama. Dia tak cukup apa tadi? Perolehan dia. Okey, tengok kalau prestasi yang tak memuaskan maksudnya dia rugi. Kalau prestasi tu memuaskan maksudnya dia dapat apa? Perniagaan dia dapat apa? Lawan kepada rugi tu apa? Keuntungan. Ya, kalau perniagaan tu dapat untung, dia akan bayar dividen kepada pemegang saham. Tapi kalau dia rugi, so dia takkanlah bayar dividen kepada pemegang saham sebab rugi kan, dia tak mampulah. Tadi Umarul jawab prestasi dia tak memuaskan. Tadi kita kena bagi tahu prestasi tak memuaskan sebab apa? Sebab dia rugi. Okey? Okey, baik. Rujuk buku teks muka surat yang hari tu, latihan yang hari tu. Latihan dalam buku teks tu. Okay, latihan 5 ke? Okey, buka. Kita bincang dulu tu. Okey. Ada yang salah kan? Okey. Tak apa. Kita slow-slow pun tak apa. Janji dapat kita cover juga pun dah okey pada saya. Yelah sebab kita belajar online tak sama macam kita belajar kat kelas. Okey, kalau kat kelas kita boleh pulun betul-betul Allah. Okey, nampak tak saya punya ni? Dah nampak skrin saya? Nampak juga. Nampak. Okey. Pergi pada soalan 5. Soalan 4 tu kita dah bincang. Soalan 5. Okey, soalan 5. Ada yang betul tapi ramai jugalah yang kurang tepat kat situ. Tak apa, kita bincang sikit lah. Nanti awak sure dengan cara pengiraan tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan 5. Okey, kita tengok Okay, so perniagaan ni pada 1 Januari 2017, ini dia punya saham. Ada dua, saham keutamaan dengan saham biasa. Okay, dekat sini dia tak bagi harga seunit saham. 50,000 unit, 8% share keutamaan. Jumlahnya adalah RM100,000. Kalau saya tanya awak, berapa ringgit harga se-share ataupun seunit saham keutamaan ni? Boleh cari tak? Boleh. Boleh. Macam mana Azika? Okey, Azika macam mana nak cari Azika?
RM100,000 bagi RM50,000 unit. Oh, okey. Jika jadi Umarul. Okey, Umarul cepat sikit. Okey. 100 RM100,000 bahagi 50,000 unit. Betul. Okey, maknanya harga dia seunit adalah RM berapa? RM2. Okey, RM2. Okey, RM2 lah. Okey, ni tak ada dalam soalan tau. Saya bagi. Saya nak tanya, nak tahu awak tahu ke tak? Okey, dan share biasa pula ada 100,000 unit. Satu, dia tak bagi tahu juga share tu berapa dan jumlah modal diterbitkan bagi share biasa adalah RM100,000. Maksudnya satu unit share biasa tu berapa harga dia? RM1. RM1. Ya, RM1 iaitu RM100,000 bahagi 100,000 unit tu, faham Okey, baik. Ini yang satu. Ini situasi satu. Okey. Pada awal tahun ini modal diterbitkan. Share keutamaan 8% dengan share biasa. Dan pada 15 Mac ini ada situasi kedua. Maknanya ada dua keadaan yang dia terbitkan share. Pada 15 Mac, syarikat menerbitkan 450,000 unit, 9% saham keutamaan pada harga RM2 se-share. Soalan saya, adakah saham keutamaan yang kedua ni pada 15 Mac dengan 1 Januari ni sama? Tak. Ya, betul. Bagus. Dia tak sama. Sebab apa tak sama? Ada tak adibah kat situ? Okey, kenapa saham ni tak sama? Saham keutamaan ni, maksudnya ni apa? Yang 50,000 unit tu dia 1 Januari, yang Okey, 50,000 unit tu 15 Mac. Okey, betul. Tarikh satu. Lagi satu, apa lagi yang menyebabkan dia bukan saham yang sama? Dia saham yang berlainan. Apa? Ya, betul. Dia punya peratus ni. Okey, yang 1 Januari dia punya dividen peratus 8%. Tapi untuk yang 15 Mac, peratus dividen dia adalah 9%. Tak sama Jadi dia adalah saham yang lain. Kalau kita nak naming dia, kita nak coding, kita boleh kata yang ini saham siapa ni? Okey, maksudnya kita boleh coding dia, share keutamaan yang pertama ni yang 1 Januari ni sebagai A. Kata-kata ini share keutamaan A. Yang saham keutamaan yang kedua ni adalah share keutamaan B. Kita boleh cakap macam itulah, jenis yang berlainan. Okey, selamat datanglah kepada Syamil Kita dah dekat buku teks sekarang, soalan 5 Syamil. Okey, ni mana yang belum buat ni, bonus lah, boleh tengok. Okey, seterusnya dia bagi Okey, baik. Sekarang kita kira dulu modal diterbitkan untuk saham keutamaan yang baru ni, yang 15 Mac. Okey, siapa boleh tolong saya? Berapa jumlah modal diterbitkan bagi saham keutamaan pada 15 Mac tu? Abang buka kipas. Okey, Azika. Okey, kalau tak boleh pakai mic, boleh chat Boleh Berapa modal diterbitkan bagi ni tarikh 15 Mac, share keutamaan dia ni? Okey, formula kejap. Formula modal diterbitkan unit darab RM. Ini saya tengok latihan yang hari Ahad itu semua betul. Okey, untuk kira modal diterbitkan semua orang betul. Maknanya boleh. Okey, okey, cepat. Selain daripada Daniang. Dini? Adibah, 900,000 betul. Okey, 900,000 iaitu unit dia 450,000 unit kali dengan RM2. So modal diterbitkan untuk saham pada tarikh 15 Mac tu adalah 900,000 untuk share keutamaan. Okey, ni faham nak kira dia faham. RM jangan lupa. Saya buat short form tu okey. Awak kena buat 000 lah. Okey, ni untuk share keutamaan. Okey, share biasa pula.
700,000 unit share biasa pada harga RM1 se-share. Satu share harga dia RM1. Sebanyak 700 unit dia terbitkan. Jadi berapa jumlah share biasa yang diterbitkan? 700,000. 700,000. Betul. Okey, 700,000. Jadi kita tambahkan sebab soalan yang pertama dia tanya terbitan 29 Mac. Maknanya yang inilah. Okey. So tambah dengan RM 700,000. Senang 700,000 unit darab dengan RM1. Jadi RM700,000. Teruk tu saja ibu ni. Okey, jadi jumlahnya berapa tambahkan? Mesti tambahkan sebab dia kata berapa modal diterbitkan. So dah jumlah dia 900 tambah 700 berapa? 1,600,000. Ya, sama ni jawapan dia. 1.6 juta lah. Okey, ni jawapan dia ada. 1,600,000 RM. Mesti tulis RM. Kalau awak tulis unit, salah. Ada juga orang buat RM 1,600,000 unit. Salah lah tu. Ada RM, ada unit. Dua-dua salah, right? Okey, seterusnya barulah kita boleh pergi kepada ayat untuk dividen. Okey, buat satu-satulah. Satu perenggan ni satu perkara. Okey, lembaga pengarah syarikat memutuskan perkara-perkara berikut. Membayar dividen interim kepada pemegang syar keutamaan pada 30 Jun. Okey, 30 Jun. Dividen interim. Okey, kepada pemegang syar keutamaan pada 30 Jun. Okey, soalan saya, sekarang kita dah ada pada 30 Jun, kita dah ada berapa jenis syar keutamaan? Ayu ni. Okey, pada tarikh 30 Jun, kita dah ada berapa jenis syar keutamaan? Berapa? Okey, Dini? Syamil? Ada satu. Kita ada satu. Ya, ada thank dua. you. 8% dengan 9%. Betul lah, bagus. Kita ada dua jenis syar keutamaan, iaitu yang pertama yang 8%, yang kedua adalah yang apa tadi? Ni 9%. Okey, jadi tak gerak pula. Jadi saham syar keutamaan untuk dividen interim dia tak perlu lagi bagi tahu kita berapa peratus dividen dia sebab dekat nama dia dah ada. So kita kena kira dua-dua lah. Okay, dividen interim saham keutamaan kita kira dua-dua. Yang pertama 8%. So 8%, 8/100. Boleh buat 8/100 gini ataupun 8% kali. Terus darab dengan modal diterbitkan untuk syar keutamaan ni. Tak payah kira lagi sebab dia dah bagi. So RM 100,000. Okey. RM 100,000. Okey, darab berapa? Tempoh dia. Okey, tempoh nak kira macam mana? Tempoh daripada tarikh 1 Januari sampai tarikh dia bagi modal dividen interim. Daripada tarikh 1 Januari sampai tarikh dia bagi dividen interim. Jadi berapa bulan? 6. Januari tu kita kira sebab 1 Januari. So 1, 2, 3 Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Kenapa Jun kita kira? Sebab dia 30 Jun. Beza dengan soalan yang dalam PDF tu, dia bayar 1 Jun. Bila 1 Jun maknanya Jun tu kita tak kira. Okay, yang ini 30 Jun kita kira Jun. Jadi 6/12. Okey, dapat berapa? 4,000. Okey, 4,000 betul. Sama ni. Alright. Seterusnya, lagi satu iaitu 9%. So, 9% kali ni tadi kawan dah kirakan dah. Dia punya modal diterbitkan 450,000 kali RM2 bersamaan dengan RM ni kan. RM900,000. Darab dengan modal diterbitkan. Sebab tu biasanya soalan syarikat berhad ni dia memang bagi dia suruh kira modal diterbitkan dulu. Okey.
900. Okey, berapa bulan? 3. Kenapa 3? Okey, kenapa 3 bulan? Kita kira daripada bulan berapa? March. Mac kita kira tak? Tengok dia dibayar Sampai penuh pada apa Zika? Kira daripada bulan 4. Bulan 4. Okey. Bulan Mac tu kenapa kita tak kira? Azika. Sebab dia daripada 29. Ya, sebab tadi 29 Mac ada tinggal lagi 2 hari dia nak habiskan bulan Mac. Mac ni akan berakhir 31 Mac kan. Jadi tinggal 2 hari kita tak kira lah. So kita kira bulan April, Mei dan Jun. So 3/12. So dah 3/12 dapat berapa? $900 kali 900,000 kali 3/12 dapat? 20,250. Betul, 20,250. Dah dapat dah. Senang kan? Senang ke susah? Senang, dah dapat senang. Alright. Seterusnya, baru kita kira dividen akhir. Okay, dividen akhir sekarang kita kena tengok ke semua sekali. Maksudnya saham keutamaan dengan saham biasa. Ada berapa jenis semua? Tadi kita tahu saham keutamaan ada 2 jenis. Saham biasa pula ada berapa jenis? 1. 1. Kenapa kata 1 jenis? Sedangkan dia ada 2 kali terbitkan saham biasa. Tapi kenapa dia 1 jenis saja? Siapa boleh cuba? Sebab apa? Sebab harga dia se-share ataupun 1 unit adalah sama. Yang ini 1 unit RM1, yang ini pun sama. 1 unit RM1. Okey, jadi sama harga dia. Okey, kenapa jadi ni? Okey, jadi kita kira 1 je lah. So maknanya kita ada 3 saham yang kita kena kira dia punya dividen akhir. Okey, saya kira kat sini dividen akhir dia. So untuk share keutamaan yang pertama ni. Okey, yang ini ramai yang kurang pasti dia punya tempoh Okay, so yang pertama 8%, masih lagi samalah 8% kali modal diterbitkan yang pertama sama 100,000, RM 100,000 sama juga. Okey, tempoh. Okey, tempoh untuk dividen akhir kita kira daripada tarikh dividen interim sampai ke tarikh dividen akhir. Okey, dividen interim dia bayar pada 30 Jun. Dan dividen akhir dia bayar pada 31 Disember. Jadi daripada tarikh interim pergi akhir, berapa bulan? Itu dia. Berapa bulan? 6. 6. Orang lain cuba kira betul-betul. Alisha. 5. Oh, Dini berapa? 5. 5. Dini kata 5. Suami kata 5. Orang lain? Alisha? 6. 6. Okey, cukup lah tu ada 4 orang cuba. Okey, kita tengok. Dividen interim dia bayar pada 30 Jun. Jadi bulan Jun tu kita nak kira tak? Tak. Tak kira lah. Okey, sebab dah hujung bulan Jun dah tak kira. Jadi kita kira start bulan Julai. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Disember kira tak? Kira sebab dia 31 hari bulan. Jadi berapa bulan semua? 6. Ya, 6/12. Okey. Ni tadi ramai yang salah kat sini. Okey, tempoh. Okey, dapat berapa jumlah dia? Sama tak ni? 8%, 100,000. Oh, sama. Jadi jumlah dia 4,000. Right, good. Okey, yang kedua, saham keutamaan yang kedua. 9% kali berapa? Okey, siapa nak tolong? Saya kira 9%. Siapa nak tolong saya? Apa formula dia? 9% kali RM berapa? Untuk saham keutamaan yang 9%.
Apa Dania? 900,000. 900,000 sama ni lah. Okay, sama dengan yang kita masa kita kira yang kat dividen interim ni. Modal diterbitkan tak berubah. Okay, yang berubah cuma tempoh saja. Okay, peratus pun tak berubah. Okay, so tempoh dia berapa bulan pula ni untuk saham yang ini? Untuk saham yang 5% ni. Okay, sorry 5% pula. Yang 9% ni. Okay, untuk share keutamaan yang 9% berapa bulan daripada Jun pergi Disember? Sama. Sama, bagus. 6/12. Okay, dah abaikanlah maklumat yang sebelum ni punya. Yang sebelum ni kita dah bayar untuk interim. Kita ambil daripada 30 Jun pergi 31 Disember. So dapat jawapan dia berapa? 40,500. Betul, sama dengan sini. Okay, dan saham biasa pula, okay, saham biasa kita dah tahu dah harga dia sama, so kita boleh totalkan. Ini 100,000 yang Januari dengan yang March punya 700,000. Jadi jumlahnya RM 800,000 dan dia bagi untuk dividen akhir pemegang share biasa adalah 5%. So 5% kali saja terus dengan modal diterbitkan iaitu RM berapa tadi kita totalkan dua-dua? 800,000. 800,000. Ayuh. Okey, 800,000. Okey, perlu tak kita darab dengan tempoh macam share keutamaan? Perlu tak? Tak. Ya. Tak. Bagus. Okey, pasti dengan jawapan awak Jawapannya tidak perlu. Yang darab dengan tempoh cuma untuk share keutamaan sahaja. Okey, share biasa tak perlu darab dengan tempoh. Itu saja, peratus darab dengan modal diterbitkan dia. Okey, so dapat jawapan 40,000. Kalau soalan tanya berapa jumlah, jadi kita totalkan ni. Totalkan, tambahkan ketiga-tiga ni lah. Okey, setakat ini boleh? Boleh. Boleh. Okay, alhamdulillah. Right. So kita nak pergi pula pada dividen tunggakan. Kita pergi pada contoh satu, kemudian kita buat latihan satu Okay. Saya harap yang belum buat tu buat lepas ni. Tu dah ada contoh kat situ. Okay, pergi pada buku teks. Kita cuba buat soalan ini. Soalan contoh 2 ni senang. Right, senang. Satu ditepikan. Okay, contoh 2 muka surat 182. Okay, jangan tengok contoh, jangan tengok jawapan dulu. Okay, kita pergi pada soalan dulu Syarikat intan terpilih. Okay, sedia? Sedia semua, okay Alright. Soalan 2, buka buku teks awak Pada 12 Januari, syarikat intan terpilih telah menerbitkan 1 juta unit 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 500,000 unit share biasa pada harga RM2 se-share. So ada berapa jenis saham dekat sini? 2. Bagus, ada 2 Satu share keutamaan dan satu share biasa. Pada 26 Januari, semua share yang diterbitkan telah dilanggan dan dibayar penuh. Ingat tarikh 26 Januari. Okey, tarikh dia 26 Januari. Okey, keuntungan syarikat untuk 4 tahun kewangan adalah seperti berikut. Ini keuntungan syarikat. Okey, daripada sini, daripada keuntungan ni dia kena bagikan untuk share biasa dengan share keutamaan. Share keutamaan dulu baru share biasa. Okey, okey. So soalan dia, hitung pembayaran dividen 6% share keutamaan. Sebab dia nama dia 6% ni samalah. 6% share keutamaan dan pembayaran dividen share biasa bagi 4 tahun tersebut. Soalan saya, ada tak dia bagi berapa dia bayar share biasa punya dividen? Peratus ataupun sesen-sen dia ada tak dia bagi? Soalan saya dekat soalan ni, untuk share keutamaan dia bagi tahu 6%. Untuk share biasa, dia ada bagi tahu tak peratus dia? Tak ada. Tak Tak ada. ada. Dia ada bagi tahu dapat sen. Satu share biasa tu dapat berapa sen dividen? Ada bagi tahu tak? Tak ada.
Tak ada juga. Tak ada. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, dekat sinilah gunanya dia bagi kotak ni. Okey, so cara yang pertama adalah kita kena kirakan dividen untuk share keutamaan. So formula dia adalah 6%. Okey, kali apa tadi? Modal diterbitkan. Ya. Modal diterbitkan share keutamaan berapa? 1 juta. 1 juta unit. Ringgit. Ya, RM. Okey, kita sebut RM dulu RM 1 juta. Okey. Kalau juta kosong dia 6. Ada yang tadi saya tengok kurang kosong. Okey, bila kurang kosong dah jadi salah lah. Daripada RM100,000 dah jadi RM10,000. Daripada RM10,000 dah jadi ribu salah. Okay, pastikan kosong dia 6. Okey, lepas tu darabkan apa? Tempoh. Betul, tempoh. So, tempoh kita daripada tarikh 26 Januari nak pergi kepada tempoh kewangan berakhir 31 Disember setiap tahun. So, daripada yang untuk tahun pertama ni, daripada 26 Januari pergi 31 Disember. Tahun pertama, tahun 2014. Okey, berapa bulan? 11. 11. Bulan Januari kita kira tak? Tak. Kita tak kira. Bagus sebab dia dah 26 hari bulan. So tolaklah Januari, so baki ada 11. So darab dengan 11 per 12. So kita dapat, ni dah bagi dah 55,000. So untuk saham keutamaan dia dapat 55,000. Tu ni, sama dah kita kira ni. Okay, so dia akan buat macam ni, kotak. Okay, nanti awak buat pun awak akan kena buat kotak macam ni lah. Tengok tahun 2014 keuntungannya 85,000. Saham keutamaan dia boleh dapat dividen 55,000 ni kita kira tadi. Jelas tak kita kira ni? Faham tak kita kira ni tadi? Faham 55,000. Jadi baki daripada 85,000 ni kita akan bayar kepada pemegang share biasa. Jadi 85,000 tolak 55,000 dapat 30,000 untuk pemegang share biasa. Senang kan? Dia tak payah kira lagi dah sebab dia tak bagi apa-apa maklumat, kita cuma tolakkan saja. Ni untuk tunggakan. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, Alhamdulillah. Okey, itu untuk tahun 2014. Okey, masa tahun 2014 dia baru terbitkan saham. Jadi pada tahun 2015, okey, saham keutamaan tu dia berada dalam syarikat tu adakah 11 bulan juga? Soalan saya. Okey, masa tahun 2014 syarikat ni dia baru terbitkan saham pada 26 Januari. Okey, tu tahun 2014. Pada tahun 2015, adakah dia baru terbitkan saham lagi? Tak. Tidak. Jadi saham tu dah ada daripada awal. Jadi dia 12 per 12 tempoh dia. Okey, ni 2014. Maknanya tahun-tahun selepas tu dia punya pengiraan dia adalah darab dengan 12 per 12. Okey, saham keutamaan. Maknanya ni. Inilah 2015 hingga 2017. So ni modal diterbitkan 100,000 unit, 1 juta unit darab RM1 darab dengan 6 per 12. So darab 12 per 12 bersamaan dengan 1 lah. Okay, 12 per 12 sebab apa? Sebab dia dah ada daripada bulan Januari. So Januari sampai Disember 12 per 12 tempoh dia. So dapat RM60,000 untuk share keutamaan punya dividen. 60,000? 1 juta? Ya betul. Okay, boleh? Ni faham tak ni 60,000 ni? Faham. Okay. Alhamdulillah. Okey, baik. Masalahnya tahun 2015 keuntungannya cuma 40,000. Sedangkan dia layak dapat saham keutamaan, layak dapat dividen 60,000. Tapi syarikat ada keuntungan 40,000 saja. Jadi apa boleh buat? Okey. So bayar pada share keutamaan punya ni dividen 40,000 sajalah sebab keupayaan syarikat cuma 40,000. So 40,000. Bila dia 40,000, ni pun 40,000, maka share biasa tak adalah dapat dividen sebab duit tak cukup. So tiada ataupun awak boleh buat dash. Okay, jelas tak? Okay, saya ulang balik
pemegang syarikat keutamaan untuk tahun 2015 dan seterusnya dia berhak dapat dividen setahun sebanyak RM60,000. Kita dah kira ni, dah faham dah kira ni. Dapat berhak layak dapat RM60,000. Tetapi pada tahun 2015 syarikat cuma untung RM40,000. Macam mana syarikat nak bayar RM60,000 kan? Walaupun dia layak dapat RM60,000 tapi syarikat cuma ada keuntungan RM40,000. Jadi syarikat bayar je lah RM40,000. Bila syarikat bayar RM40,000, 40 tolak 40, maka untuk share biasa dia tak layak dapat dividen kosong. Tetapi baki lagi RM20,000, RM60,000 yang sepatutnya dapat, tolak yang dia dapat RM40,000 tu, jadi ada baki RM20,000, dia layak dapat tahun depannya. Iaitu tahun 2016 dia layak dapat. So inilah nama dia tunggakan. Dia layak dapat dividen tertunggak ataupun tunggakan dividen. So tahun depannya dia layak dapat RM20,000 yang tahun 2015 punya baki yang belum dapat, dan juga yang sepatutnya dia dapat setiap tahun iaitu RM60,000. Jadi 60 tambah 20 bersamaan dengan RM80,000. Okey. Lepas tu bila perniagaan tu dia untung 2016 untung dia RM90,000, maka untuk share biasa RM90,000 tolak RM80,000 saja. Jadi dapat baki untuk share biasa adalah RM10,000. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, betul Umarul? Jelas. Macam mana? Kurang jelas? Tak, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey, lagi siapa lagi? Semua okey kalau tak jelas boleh chat kat situ, cikgu ulang balik. Saya ulang balik. Okey, lepas tu ni dah settle. Kalau tak ada masalah kita teruskan untuk tahun seterusnya lah. Okey, jadi tahun 2016 maka duit RM90,000 ni pun habis. Ni dapat 80, ni dapat 10. Dan tahun 2017 pula keuntungan syarikat RM110,000. Share keutamaan masih lagi layak dapat setahun sebanyak RM60,000. Yang tetap lah. Okey, so RM60,000. So baki dia 110 tolak 60, RM50,000 untuk pemegang share biasa. Itu saja. Okey. Okey, macam mana? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh InsyaAllah. Kita cuba. Kalau kita tak buat latihan, kita tak tahu sebenarnya boleh tak boleh. Kita dah faham insyaAllah. Kita pergi pada soalan 6 buku teks tadi. Buka buku awak, soalan 6. Kita cuba. Ni, syarikat Perpatih Impiana Berhad. Sedia? Muka surat 187. Semua dah bersedia? Dah. Okey, so modal syarikat pada 1 Januari 2014 adalah seperti berikut. 300,000 unit share keutamaan RM600,000 dan juga 800,000 unit share biasa RM800,000. Macam biasa saya mesti tanya dulu, berapa harga share keutamaan ni 1 unit? RM2. Betul, RM2. RM2 iaitu RM600,000 bagi 300,000 unit iaitu RM2. Dan share biasa pula berapa seunit? RM1. Betul, RM1 RM1 lah. Ni keuntungannya. Itu je bagi maklumat je ni saja. Apa tu dia suruh kira ni kan. Dia kata mengira dividen akhir yang diterima oleh pemegang 6% share keutamaan dan pemegang share biasa bagi tahun 2014. So caranya tadi yang pertama kita kena kira dividen untuk share keutamaan. Berapa dia layak dapat. So tarikh dia yang penting 1 Januari hingga 31 Disember. Tak ada masalah sebab jelas kan. Cukup 12 bulan. Macam mana tadi nak kira dia? Nak kira dividen share keutamaan? 100 darab. 6% darab 1 juta. Darab 1 juta. 1 juta. Dapat kan 1 juta? Bukan. 600 darab 300 300. darab
300,000 unit. Okey, kejap Syamil. Syamil jawab tu. Darab berapa Syamil? Darab 300,000 unit. Tadi saya dah tengok. Darab 300,000 unit. Nanti kita dapat jawapan dalam unit. Kita nak dapat jawapan dalam RM. Darab dengan modal diterbitkan RM. Berapa? 600,000. Oh, Berapa dia ni? 600,000. 6. Ya, ni dia dah bagi dah ni. Kalau soalan dia tak bagi kat ujung macam ni, kita kena kira tadi 300,000 unit darab RM2. So darab RM 600,000. Okey, darab tempoh berapa bulan? 12. Ya, 12. 12 per 12 sama dengan 1 lah 12 per 12. So maknanya dia dapat berapa setahun? RM 36,000. berapa? 6,000. 6,000? 6% darab 600,000. 36,000. Ya, bagus. RM36,000 RM RM36,000. Okey, so RM36,000. Maknanya setahun, disebabkan dia punya tahun tempoh dia 12 bulan, sama je lah. Setiap tahun dia mesti dapat RM36,000. Okey, so kita tengok tahun pertama. Okey, ni kita buat ni saham keutamaan. Sini saham biasa. Okey, tahun pertama. Keuntungan syarikat 40,000, 40,000. Jadi saham keutamaan boleh dapat berapa? Berapa dapat? Dah kira tadi berapa dapat? 36,000. Ya, 36,000. Cukup tak 40,000 ni? Cukup. Cukup. Jadi saham keutamaan dapat 36,000. Dia layak dapat 36,000 tu. Okey. Okey, jadi baki dia berapa? 40,000 tolak 36,000 dapat berapa? 4,000. Untuk saham biasa dapat 4,000. Jelas tak ni? Jelas. Jelas. Jelas insyaAllah. Okey, lepas tu tahun kedua masih lagi dia kena dapat 36,000. Cikgu ni kenapa pula tadi yang contoh tadi kenapa kita kira tahun kedua? Sebab apa? Sebab tarikh tak sama. Okey, yang ini dia memang cukup 12 bulan daripada tahun pertama. Jadi kita tak payah kira lagi. Kita boleh ambil ni saja. Setahun memang dapat 36,000 beza dengan soalan tadi tu. Okey, baik. Jadi sepatutnya saham keutamaan dapat 36,000 tapi keuntungan syarikat cuma 32,000. Jadi dia layak dapat berapa? Layak dapat berapa? Syarikat untung cuma 32,000. Dia layak dapat 36,000. Jadi berapa syarikat boleh bayar dia? 32,000. Tak boleh. 32,000. 3? Berapa? 32,000. Dania kata 32,000. Lagi? Okey, cuma buat kat chat berapa ribu kita bayar syarikat keutamaan ni pada tahun 2015. Dia layak dapat 36,000, keuntungan syarikat 32,000 tahun 2015. Jadi berapa kita nak bayar pada syarikat keutamaan ni? Type kat chat. Okey, Syamil, Altika, Umarul, Alisha, Adibah. Okey, Dania tadi dah jawab. Okey, baik, betul lah jawapannya 32,000 je lah sebab duit dia 32,000. Nak cekau mana lagi kan, baki kan? Okey, jangan fikir banyak-banyak. Okey, bayar je yang ada. Jadi saham biasa layak dapat tak? Tak layak. So dash. Okey, dash saja. Okey, lepas tu 2016. Okey, sebelum kita kira lain-lain, kita kira dulu yang baki tahun lepas. Okey, 2016 dia ada keuntungan 48,000. So kira dulu yang tahun lepas punya baki. Berapa? 36,000 tolak 32,000. Berapa baki dia? 4,000. Ya, 4,000. Kira dulu 4,000. Okey, barulah tambah dengan yang dia layak dapat penuh iaitu 30. Berapa? Setahun dia mesti dapat berapa tadi? Yang layak dapat? 36,000. 36. 36,000. Okey, 36,000. Jadi
36,000 campur 4,000. Jadi jumlahnya berapa? 40,000. Bagus. 40,000 untuk tahun 2016. Layak dapat 40,000. So saham biasa dapat berapa? 48,000 tolak 40,000 berapa? 8,000. 8,000. Bagus. Okey, 8,000. Okey. Okey. Cuba kirakan saya pula untuk 2017. Okey, saham keutamaan dapat berapa? Berapa saham keutamaan dapat untuk 2017? 36,000. Okay, type. Type dekat chat. Okey, Dini dah jawab, Adiba jawab, Fadania sudah lagi. Umarul, Atika, Syamil. Okey, lagi Alisha. Okey, good. Alright, betul. Okey. So 36,000. Dah pandai dah awak. Okey, 36,000. Jadi share biasa dapat berapa? 60,000 tolak 36,000. So dapat berapa? 24,000. 24,000. Betul, 24,000. 24,000 betul. Senang kan? Betul. Ayu ni, budak Ayu ni. Okay, betul. 24,000. Okey, dah. Okey. Dah siap soalan ni untuk dividen dia. Okey, lepas tu, setakat dividen, ada dividen tunggakan dekat sini, ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya dia kata menunjukkan bahagian ekuiti pemilik. Okey, bahagian ekuiti pemilik, ingat dekat ekuiti pemilik kita tulis macam ni. Okey, macam ni. Macam yang dekat kotak biru ni, macam ni. Okey, macam ni saya starkan kat sini. Ni untuk ekuiti pemilik. Okey, tak perlu kita tulis tentang dividen. Okey, tak perlu. Kita dah belajar ni, awak dah boleh buat dah sebelum ni jangan awak terconfuse pula dengan dividen, awak tulis dekat bahagian ekuiti pemilik tu tentang dividen pula. Awak buat nilai dividen salah. Okey, sama saja macam biasalah macam sebelum ni. Kalau tak jelas juga tanya lagi saya. Okey dah. Menerangkan kesan dividen tertunggak kepada pemegang share keutamaan dan pemegang share biasa. Jadi kalau ada dividen tertunggak maka share keutamaan akan dapat pada tahun berikutnya. Okey, menyebabkan penerimaan dividen dia pada tahun tu bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Pada tahun seterusnya bertambah. So, yang pada pemegang share biasa pula tiada tunggakan dividen tiada ataupun tidak layak mendapat dividen tertunggak. Itu saja. Okey, itu saja untuk hari ni. So, lepas ni awak buat latihan 6 ni. Okey, dan saya akan bagi lagi 1 ke 2 latihan PDF. Awak rasa awak nak berapa? 1. 1. Itulah saya pun bila saya dah bagi baru tengok banyaknya, kesian korang Alright, so saya bagi lagi 1 lagi soalan untuk pengiraan dividen tertunggak ni. Okay, saya habislah untuk ni. Saya nak ni sekejap tanya soalan dulu. Ada apa-apa soalan? Okay, kita pusing sekejap. Okay, Alisha ada soalan? Ada je. Okay, Alia Natasha Mota. Tak ada. Alright, Atika, Tak ada. Syamil. Tak ada. Okay, Umarul, Tak ada. Dania. Tak ada. Tak ada. Azika. Tak ada. Okay, Dini. Tak ada. Adiba. Tak ada. Ayuni. Tak ada. Okay, good. Okay, saya kira sampai 5 sekejap lagi on camera.